Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan adakan sesi untuk siri yang kelima bagi bengkel ECC. Bengkel ECC, Educational Content Creator, bagi SIP Negeri Johor, SIC dan juga rakan-rakan SIP Malaysia yang sama-sama untuk serta bersama kita pada hari ini. Dan topik kita pada hari ini ialah berkaitan dengan Filmora, ya. Filmora ini adalah satu aplikasi yang kita gunakan untuk mengedit video. Jadi selebih lanjut nanti Cikgu Afifah atau Ustazah Afifah akan terangkan secara detail. Okey, saya akan serahkan sesi kita kepada Ustazah Afifah. Jadi Cikgu Afifah, boleh teruskan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di merata tempat Cik Azman. Ya. Okay, untuk yang belum kenal, memang semua rasanya belum kenal saya lagi. Jadi saya perkenalkan, salam perkenalan daripada saya, Afifah binti Arifin, Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Kulai. Dan saya tidaklah pakar seperti Cik Azman kata tadi, tapi kita belajar perkara berkaitan ICT ni. Jadi itulah sikit pengenalan tentang saya lah. Seperti yang Cik Azman minta saya kongsikan tadi, iaitu ditugaskan untuk berkongsi dengan tuan-tuan semua berkaitan dengan Filmora, iaitu satu aplikasi untuk editing tidak terlalu susah, tapi hasilnya boleh menjadi wow. Macam orang ingat macam buat canggih, guna aplikasi yang canggih, tapi sebenarnya kita pakai Filmora sahaja. Okay. Jadi Filmora ni antara kelebihan dia tadilah antaranya yang pertama tadi, dia yang baru nak belajar buat video, dia tidak terlalu susah. Okay. Kemudian dia ada ciri-ciri yang kreatif. Okay, ada ciri kreatif. Bila kita buat video kan kita nak ada nampak macam canggih-canggih sikit lah, nak nampak ada layer-layer, ada 2-3 benda keluar sekali kan. Okay, jadi dekat Filmora ni kita boleh buat sebab dia ada sediakan overlay ataupun layer, lapis-lapis. Jadi kita boleh nampak video kita tu lebih canggih lah. Okay, dan juga dia sediakan, Filmora ni disediakan pelbagai format yang sesuai untuk pelbagai gambar, video dan juga sesuai untuk upload di YouTube, untuk sendiri, untuk upload di Facebook. Jadi dia ada banyak format untuk pilihan kita. Jadi tak ada masalah lah, kita boleh buat video susah-susah, tiba-tiba tak support nak masuk ke Facebook contoh. Okay, jadi tak ada masalah ni dalam Filmora. Jadi dan seterusnya juga menggunakan Filmora, kita boleh pilih sama ada kita nak sunting video kita secara asas ataupun advance. Okay, asas tu basic lah. Jadi senang-senang sikit-sikit kita ubah suai video dah jadi cantik. Okay, dah jadi luar biasa. Pun boleh menggunakan. Satulah yang paling penting bila kita nak install apps ni kan dalam laptop ataupun komputer tuan-tuan dan puan-puan, kita pentingkan dia tidak terlalu berat. Betul tak? Okay, kalau terlalu berat nanti nak guna pun hang, lagging, lepas tu laptop pun dah hang, dah tak boleh nak buat apa-apa, kerja lain pun tersangkut kan. Okay, jadi kalau Filmora ni dia tidak terlalu berat. Kalau tuan-tuan dah install pun boleh rasalah, boleh try, nanti kejap lagi try, dia tak terlalu berat dan cuma kalau jangan laptop yang terlalu lama lah. Kalau laptop terlalu lama tu buat apa-apa pun semua hang. Okay, jadi dia tidak terlalu berat untuk kita gunakan. Okay, jadi itu antaralah kelebihan Filmora yang tuan-tuan semua nanti kita akan belajar kejap lagi. Banyak-banyak saya memang di sekolah bertugas untuk membuat video-video sekolah ni biasalah. Okay, dah cuba macam-macam. Tapi Filmora ni saya rasa antara yang terbaik lah, yang terbaik dan tersenang untuk hasilkan video. Jadi nanti tuan-tuan boleh tengok dan boleh try sendiri. Senang ke susah.
Okey, jadi kita terus kepada interface yang ada dalam Filmora. Kalau semua dah install, semua dah ada ke? Sebab kita nak hands on kan Cik Azman. Ya, betul. Jadi kita sambung. Okey, saya akan share. Okey. Pada tuan-tuan yang dah dapat berjaya install pun bolehlah follow sama-sama. Okey, yang saya punya ni saya gunakan Filmora 9. Jadi yang tadi yang Cik Azman punya Filmora 10 Yang tuan-tuan yang lain pun agaknya install tak sama ke, Ya. Kebanyakan. ada Filmora 8, Filmora 9, Filmora 10 Ya. tak banyak berbeza, lebih kurang saja. Okey. Ya. Baik. Okey. Saya Filmora X. Yang lain pakai 9 lah sekarang ni. Okay, jadi saya lah kalau Filmora 9, dia bila kita masuk dia akan keluar macam ni. Okay, pilihan untuk ratio. Okay, pilihan ratio. Biasanya kalau untuk buat video kita akan pakai ratio 16:9. Okay, 16:9 widescreen. Ini ialah ratio untuk video. Okay, yang sangat sesuai terutama untuk di-upload ke YouTube lah. Ini kecil lah, akan pilih 9. Kemudian new, okay, ni interface dia. Kalau berjaya install, tuan-tuan dah boleh install pun rasanya nampak sama macam saya lebih kurang. Okay, jadi dekat atas ni kita ada bar menu untuk Filmora. Okay, saya terangkan satu persatu secara ringkas. Okay, yang atas ni, bar menu atas ni mestilah aku export dan help. Okay, nanti mana yang kita nak guna saya akan ceritakan. Kemudian yang bawah ni kita ada media. Okay, media ni untuk kita masukkan bahan-bahan. Okay, bahan-bahan video, gambar dan audio. Sebelahnya kita ada audio. Audio ni untuk kita masukkan audio lah, data dalam video kita. Dekat dalam Filmora ni sendiri dah ada banyak pilihan yang boleh kita gunakan dan tak ada isu copyright lah kalau kita pakai yang disediakan oleh Filmora. Kalau nak pakai sendiri punya kita boleh import music. Tapi berhati-hatilah tuan-tuan kalau pakai music yang ada copyright, agak berbahaya untuk kita upload di media sosial. Mungkin akan di-ban lah sebab ada copyright, ada lagu-lagu yang copyright. Yang ketiga kita ada titles. Ni tadi macam saya cakap ni, dia dah sediakan layout yang cantik dan nampak macam advance untuk tulis-tulis perkataan. Nampak ni. Macam-macam ada, sangat banyak. Tak perlu, rasanya macam kita tak perlu nak berapa kreatif sangat pun boleh, videonya boleh jadi sangat kreatif. Sebab Filmora dah sediakan layout-layout yang sangat cantik. Dan nampak canggih. Itu yang penting kan, nampak canggih video kita. Transition. Transition ni macam PowerPoint kan, tuan-tuan dah biasa dengan PowerPoint. Transition ni perpindahan daripada slide ke slide yang seterusnya lah. Kat sini pun Filmora dah sediakan banyak transition, sangat banyak dan sangat menarik. Boleh tengok ni. Boleh rambang mata nak pilih transition ni je pun dah lama nak pilih. Lama bukan sebab apa? Sebab rambang mata. Tengok ni cantik, menarik dan cantik hanya dengan satu. Best kan Filmora. Siapa yang belum dapat install tu nanti bolehlah minta bantuan Cik Azman untuk install. Excited ni. Kemudian kita ada efek. Efek ni macam yang ada dalam telefon kita. Biasanya kita edit gambar. Jadi dalam Filmora pun ada efek. Yang biasa ni kita boleh letak ubah suai di gambar ataupun video kita. Tengok ni contoh. Nak nampak macam ni, nak nampak ada lampu-lampu tepi. Ke-6 kita ada elemen. Elemen ni dia ada pertambahan dekat gambar ataupun video kita. Contoh nak ada bentuk love dekat gambar kita. Boleh tambah menggunakan elemen. Dan lain-lain, ada macam-macam lagi ni. Mana-manalah yang sesuai anak panah kan. Kadang-kadang kita nak tunjuk ada anak panah dalam video kita. Macam-macam bentuk anak panah ada. Sampailah bawah ni banyak. Jadi saya baru tunjukkan sikit ni saja. Rasanya tuan-tuan dan puan-puan rasanya dah tertarik tak dengan Filmora?
Okey, dan yang terakhir ni, okey, yang ketujuh, kita ada ni ialah pilihan layout untuk video kita. Nak ada dua skrin sebelah-sebelah macam ni. Okey, contoh saya tekan. Okay, sebelah sini boleh letak gambar lain, sebelahnya boleh letak gambar lain. Contoh. Okey, ataupun nak macam mana nak nampak lagi canggih lagi. Contoh yang ni. Okey, nak ada satu kat sini, kemudian 2, 3, 4 kat tepi. Contohnya lah. Okey. Jadi kita nak yang biasa je. Okey, tak nak yang ni lah, kita yang biasa je. Okey, tak apa, biar dulu. Okey, bawah ni pula ada okey, ini undo. Okey, yang ini redo. Okey, ni wajib ada kan. Takut tersalah apa-apa, senang. Ada semua ni. Ni saya undo. Okey, yang ini macam biasa kita ada delete. Okey, Filmora juga ada split. Nanti yang ini delete. Okey, yang bawah ni pula, okey, bawah line. Okey, kat bawah ni lah kita akan susun bahan-bahan lain tu. Kat handphone pun ada kan yang mudah-mudah tu. Okey, Viva dan sebagainya, KineMaster kan. Okey, yang ini ialah yang kita akan biasa gunakan bila buat video. Cuma yang beza dalam Filmora ada KineMaster pun ada juga kan. Okey, ada layer. Okey, layer 1, layer 2 dan boleh banyak layer. Tapi jangan terlalu banyak lah. Okey, biasanya orang akan ada 2, 3 ataupun hingga 5 layer pun dah banyak lah tu. Dah macam-macam dah boleh letak dalam satu frame. Okey. Yang ini ialah ruangan bahan-bahan yang kita akan masukkan nanti. Yang ini untuk kita preview. Okey, preview sebelum setakat ni ada soalan? Dia senyap je ni. Okey dah ni. Okey, boleh teruskan. Yelah, belum mula lagi kan? Belum buat apa-apa. Tapi suara Cikgu Hafifah delay agak lambat Dia ada delay sikit. Ya, mungkinlah. Sini baru lepas hujan lebat. Oh, betul. Okey, tak apa. Yang penting tak bergema lah. Yang penting tak bergema. Okey, tak apa. Jadi boleh teruskan Okey, terima kasih Cik Azman. Okey, kita sambung dengan sedikit tutorial. Okey, kita pergi kepada media. Okey, first step sekali kalau kita nak buat video ni, okey, kita kena ada storyboard. Itulah dia punya sifu-sifu saya pun ceritakan ajar dulu. Kalau nak buat video, yang pertama mesti kena ada storyboard. Macam nak mengajar, kita kena ada RPH dulu kan, rancangan mengajar. Sama dengan nak buat video, kita kena ada storyboard dahulu. Okay, supaya pembinaan video kita berjalan dengan lancar dan kita dah tahu dah bahan apa yang nak dimasukkan, bahan apa nak susun macam mana, apa yang nak ditulis kat situ. Jadi lebih cepatlah kita punya hasil. Okay, jadi untuk hari ni kita nak test power je kan. Okay, nak cuba try test. Kita nak masukkan bahan. Okay, cara nak masukkan bahan iaitu video, gambar ataupun audio. Caranya pergi ke media. Okay, tekan import media files. Okay, kemudian pilihlah di mana lokasi gambar ataupun video tuan-tuan berada. Jadi untuk permulaan video sebenarnya kita akan letak intro. Okay, intro tadi yang Cik Azman letak dalam folder tadi tu saya nampak banyak. Ada countdown ada. Ataupun nak letak tajuk pun boleh. Okay, jadi yang sama dengan ada dalam folder tuan-tuan tu adalah countdown. Jadi saya pun cari countdown lah. Okay, saya cari countdown. Okay, ni contoh. Okay, kita dan saja. Okay, dia akan masuk. Ni. Okay. Contoh video countdown. Tadi saya ada nampak ada dalam folder yang Cik Azman dah sediakan. Tuan juga ada video countdown. Jadi saya pilih video countdown untuk memulakan video kita. Okay, video countdown ni senang saja kan. Boleh download dari mana-mana. Terus nampak canggih. Okay, bila dah ada dalam sini, okay, dah ada di dalam file Filmora ni, kita tinggal letak saja ke dalam layer. Okay, kalau kita terus tekan button tambah kat sini, okay, dia akan terus automatically tanya soalan ni dulu. Okay, tak tahu tuan-tuan ada ke tidak, rasanya sama. Okay, dia akan tanya, the resolution of frame rate of this media does not match the setting of this project.
Okay. Media ni, okay, video ni dia punya setting 1920, 1080 dan 30 frame per second FPS. Okay, untuk projek ni hanya kita perlukan ialah 1920 1080 tapi hanya 25 FPS sahaja. Okay, jadi untuk soalan ni, okay, biasanya saya akan pilih keep project setting untuk mengelakkan masalah hang dan sebagainya. Okay, ada kadang-kadang video tu lebih besar daripada yang projek ni boleh setting. Okay, ada yang lebih kecil daripada yang projek punya setting. Okay, jadi untuk memudahkan, untuk supaya semua video kita sekata, kita ambil keep project setting. Okay, yang ni. Okay, boleh ya tuan-tuan? Okay, ni first layer. Okay, tuan-tuan boleh juga click and drag. Okay, kalau kita click and drag, kita boleh pilih nak masuk ke layer yang mana. Okay, yang pertama atau yang kedua. Okay, tengok. Bila saya letak saja di layer kedua, terus ada layer ketiga. Begitulah seterusnya. Sebab tu saya kata tadi dia boleh berlayer-layer. Okay, ya, okay, contoh di layer 2 ni saya tak nak lah, tadi contoh je kan. Jadi saya pun buang. Okey, rasanya tuan-tuan berjaya tak masukkan video countdown di dalam first layer? Rasa-rasanya semua boleh. Cara yang pertama tekan button tambah sahaja. Cara yang kedua tarik click and drag. Click and drag di layer yang kita nak. Okay, dia akan tanya ni, kita tekan keep projecting. Sangat senang kan tuan-tuan? Boleh. Okey. Bila kita dah ada video kat sini, okay, kita ada video intro kat sini. Yang ini mungkin agak panjang. Kita boleh edit. Macam saya punya ni 30 kiraan 30 second nak countdown, lamanya. Okay, jadi kita nak pendekkan. Okay, antara caranya ialah kita boleh tarik. Okay, ni nampak ni garisan yang berwarna merah. Okay, garisan merah ni yang ke-10. Dia nak panjang-panjang sangat. Okay, saya nak potong dari sini ya. Contoh. Okay, saya nak potong dari kiraan 10 sahaja. Yang depan-depan dari 30 tu semua tak nak. Okay, jadi saya bawakan pembaris merah ni ke bahagian video yang saya nak potong. Okay, contoh di sini dan tekan gunting. Okay. Okay, bila saya dah gunting, dua video ni dah terpecah. Dah terpotong. Nampak ni? Okay, jadi yang depan ni saya tak nak. Saya pun masukkan dalam tong sampah. Okay, yang saya nak dan nak dia berada di mula-mula sekali, jadi saya letakkan di depan. Okay, kita tengok. Dekat sini kita boleh preview, boleh try sama ada nak ataupun tak nak. Okay, jadi ini sangat mudah, okay, sangat senang. Okay, pada masa yang sama tuan-tuan puan-puan boleh try and error bahagian effect dan elemen. Time ni kalau dah bahan di layer dah boleh try effect dan dah boleh try elemen. Okay. Contoh effect, okay, dekat bahagian countdown ni contohnya nak letak ada shining. Okay, jadi secara yang sama tekan tambah ataupun tarik. Okay, nampak ni saya tarik di video countdown ni. Ini kena download pula, lambat kita nak. Dah canggih lah kan. Okay, dan juga video tak kisahlah video countdown ataupun apa-apa video yang kemudian yang tuan-tuan akan masukkan dalam konten. Okay, saya ceritakan sekaligus. Video ni kita boleh crop juga ya. Okay, contoh video ni bersaiz macam ni. Okay, bersaiz macam ni. Kita boleh kecilkan. Tak nak dia sebesar skrin, jadi kita boleh kecilkan dengan tarik di penjuru. Ya, penjuru atas atau penjuru bawah. Kemudian kita boleh gerakkan. Nak dia berada di tengah-tengah sahaja. Pun boleh. Okay, jadi ini terpulang kepada kreativiti tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak penuh, taklah penuh. Okay.
Kemudian mungkin tuan-tuan ada video tuan-tuan ada bahagian tepi ke mana-mana yang tak mahu dia ada ni icon untuk crop. Okay, nak crop tengok di bawah ni ada ratio 16:9, dia akan kekalkan dengan ratio 16:9 untuk video yang di crop. Okay, contoh nak crop macam ni, dia tetap akan jadi ratio 16:9. Tapi kalau tak nak bentuk macam ni, okay, boleh ubahlah. Okay, tuan-tuan boleh ubah ratio kat sini ikut yang mana yang menjadi pilihan. Okay, ataupun nak kostum ni video ni tak nak lah. Tapi video sini pun tak nak lah ni kostum. Kita boleh pilih sendiri bentuk yang kita nak. Okay, kalau okey dah boleh tekan okey. Okay, tuan-tuan akan nampak saya punya video countdown dah jadi 4 segi sama. Okay, kalau tadi 4 segi tepat kan saiz 16:9, sekarang jadi segi 4 sama. Okay, itu pilihan masing-masing lah. Okay, setakat ni mudah kan untuk masukkan video dan untuk edit video. Sangat senang. Boleh tengok kalau kita klik kanan. Okay, ni klik kanan. Okay, saya klik kanan. Okay, boleh tengok di sini tuan-tuan. Ada ni macam-macam ada. Cut, copy, delete, crop and zoom. Crop lepas tu dia jadi besar gambarnya rotate, ni semua yang biasa-biasalah kalau kita edit video ataupun gambar. Speed and duration, ini kita boleh lajukan video kita ataupun nak slowkan video kita. Okay, nak ada freeze, nak ada frame yang freeze. Okay, yang ini stabilizer, color correction dengan green screen agak advance sikit. Tapi green screen dekat yang video saya ni tak boleh lah nak green screen Okay. Ada macam-macam pilihan option Ada macam-macam option untuk kita nampakkan video kita lebih canggih. Okay, cuba kita masukkan satu lagi bahan. Okay, saya cuba nak masukkan gambar. Okay, kita try masukkan gambar pula. Okay, caranya sama saja. Gambar letakkan dia berada. Okay, ini first layer, ini second layer. Ia ialah layer paling belakang. Second layer double layer. Okay, kalau suka nak berlayer-layer, kena ingat first layer ialah layer yang paling belakang. Okay, second layer makin ke depan. Okay, contoh, okay, kalau tengok macam ni, tengok saya letakkan gambar ni di sini, di layer yang kedua. Okay, apa yang terjadi? Okay, jadi ni tak sesuai lah. Tak sesuai lah kita nak letakkan gambar ni di layer 2. Okay, sebab dia menutup video intro tadi. Okay, jadi saya letakkan di layer yang pertama juga, cumanya di belakang sikit. Sebab apa? Kat tengah-tengah ni kita lepas countdown biasanya kita nak letak macam tulisan kan, macam welcome ke apa ke, selamat datang ke apa ke, tajuk-tajuk kita ke apa. Okay, jadi dekat tengah ni saya nak letakkan tajuk. Okay, iaitu teks, yang berbentuk teks. Ni dah kira masuk ke skill yang kedua lah ni. Kita nak tambah teks. Okay, boleh tuan-tuan? Boleh. Cikgu Ifah, teruskan. Kita dengar. Sedang ikuti. Okay, baik. Okay, yang depan ni kita dah letak tadi intro. Okay, yang ini saya punya tajuk video. Okay, di tengah-tengah ni kita nak letakkan teks. Okay, kita nak letakkan teks, nak letakkan tajuk ataupun welcome. Okay, contohlah, ni contoh video saya. Okay, tuan-tuan nanti boleh letakkan apa yang sesuai. Jadi untuk teks ni semua orang boleh cuba. Okay, caranya ialah kita pergi kepada titles. Okay, tadi kat media kan, sekarang kita berada di titles. Okay, ada banyak pilihan animation dan layout untuk teks. Bolehlah pilih mana yang berkenan, boleh cuba. Ini pun antara tempat-tempat dalam Filmora yang boleh buat kita lama nak tebak, semuanya menarik. Okay, tak apalah, saya ambil saya try yang ni. Caranya sama, klik and drag. Okay, tengok ni. Kotak ni bergerak-gerak ikut saya punya cursor.
di mana kita nak letakkan teks ini. Okay, saya cakap saya nak letak di sini. Okay, saya nak letakkan selepas countdown. Okay, kalau saya letakkan sebaris di layout yang pertama, bermakna habis video countdown baru akan keluar wording ni, barulah akan keluar saya punya cover. Okay, tapi kalau nak nampak canggih sikit, masa countdown ni berakhir, contohnya di kiraan 2 ke 1 ke, teks ni dah start keluar. Caranya kita letaklah di layout yang kedua, layer yang kedua. Kita letak di layer yang kedua. Di layer kedua baris kedua, di hujung video yang bertindih dengan video countdown ni. Macam ni. Okay, kita boleh try lah. Kita boleh tengok okey ataupun tak okey ni. Okay, sebelum tu kita nak edit teks ni. Klik 2 kali saja, dia akan keluar kat sini, kita boleh edit. Edit teks ni macam biasa. Okay, kita boleh type macam biasa. Selamat datang. Dipilih yang ni. Welcome lah contoh. Okay, kalau ni pun kita boleh ubah sesuai kat sini. Okay, teks ni pun kita boleh ubah sesuai. Ada beberapa style. Ni macam dekat PowerPoint kan? Okay, macam PowerPoint kita boleh pilih ada pelbagai style. Okay, dan boleh juga pilih font. Okay, ada banyak font yang sama lebih kurang macam dalam PowerPoint, sama macam dalam Microsoft Word. Semua yang sama, semua yang kita familiar fontnya. Okay, size font. Dan ini semua yang biasa. Tuan-tuan boleh try. Okay, contoh kita nak ambil font copper black. Okay, contoh black. Dah terkeluar ni, kita boleh kecilkan. Kita keluar, kita boleh kecilkan. Ni semua boleh gerak macam yang kita buat. Sebab tu saya cakap tadi awal-awal kan, antara ciri-ciri Filmora ni dia mudah. Okay, dia ada ciri-ciri yang kita biasa. Okay, jadi senang saja kita nak edit. Sikit-sikit saja Excel boleh buat. Okay, tulisan ni warna putih tak nampak. So saya nak tukar colour dia. Okay, kat bawah ni Kat bawah ni text colour. Saya tukar kepada warna hitam. Apa tak warna hitam? Okay, contoh warna hitam lah. Tapi nanti kalau dekat bawah ni nanti tak nampak pula. Warna kuning. Cuba warna kuning. Okay, ni contoh saja. Nanti tuan-tuan boleh cuba dengan lebih baik lagi. Sebab ini cuma contoh lah. Okay, kalau nak jadi betul-betul lamalah juga ni kan. Saya ni lambat sikit nak puas hati. Okay, ni contoh lah Okay, contoh kita pilih warna merah ni. Okay, yang bawah ni pun saya letakkan warna merah ni lah sebab nampak kan. Okay, dia punya pun saya nak tukar sebab terlalu nipis. Tak suka. Berlin. Okay, dan nak besar lagi. Welcome. Gitu. Okay, ini contoh lah. Dan kita boleh letakkan apa-apa yang sesuai dengan konten kita. Saya cuma letakkan contoh sahaja. Okay, bila dah siap boleh okay. Tekan okay. Okay, macam ni Tadi telah bertindih dengan countdown. Okay, jadi kita nak tengok okay ke tak okay. Okay, dia keluar betul-betul habis tu tadi video intro tadi.
Tengok lagi sekali. Nampak garis dah start keluar. Okay, bila kiraan tu dah habis tadi tu, dah nak habis terus keluar kotak ni, animation kotak ni dan ucapan selamat datang dan sebagainya lah yang sesuai. Okay, nampak agak canggih kan di situ? Okay, tu yang saya cakap tadi. Dia simple tapi aplikasi yang lebih hebat lah daripada ni. Tapi sebenarnya kita gunakan aplikasi yang simple sahaja. Okay, boleh tuan-tuan untuk masukkan teks ataupun titles. Okay, titles ni, bahagian teks ni maknanya tak kisahlah di mana-mana. Okay, di bahagian mana-mana video tuan-tuan dan puan-puan, di bahagian mana pun kita boleh gunakan bahagian ni, teks ni, tengok mana yang sesuai. Okay, ada banyak ni. Nak di atas, di bawah, ada corak, ada warna-warna, semuanya beranimasi. Semua tulisannya akan keluar dan masuk dalam keadaan beranimasi. Jadi dia nampak cantik dan canggih. So, kalau macam PowerPoint kita kena settingkan animation untuk titles, baru dia akan bergerak. Tapi yang ini dia dah ada setting dia terus dan settingnya nampak kemas dan menarik. Okay kan? Okay, seterusnya setakat ni okay, kita dah belajar video, gambar dan juga teks. Okay, kita dah belajar edit video, kemudian masuk gambar, kemudian masuk teks. Okay, kalau tengok ni video saya masuk pada ucapan selamat datang dan yang belakang ni saya belum edit lagi. Okay, yang belakang tadi tak cantik. Okay, yang belakang ni tak cantik lagi. Saya buat double layer ni tapi dia tak sesuai. Jadi kita cuma gerakkan saja. Okay, ni gambar ni kita gerakkan di hujung wording tadi, di hujung teks supaya dia tak bertindih. Sebab tak sesuai kan. Okay, lepas kita tengok okey ataupun tak okey. Okay. Apa yang tak menarik di situ? Adakah tengok daripada wording tadi pergi ke tajuk video saya. Ada yang tak menarik kan di situ? Okay. Yang tak menarik di situ ialah sebab saya belum letak transition. Okay. Jadi kita pergi pada seterusnya iaitu kemahiran transition ni. Okay. Nak letak dekat mana-mana yang tiga-tiga boleh, semua boleh letak transition. Kalau tak letak, kalau tengok yang video intro saya tadi macam dah sesuai, tak payah letak transition kan. Okay. Untuk yang title, saya rasa macam nak letak transition. Jadi boleh tengok yang mana boleh pilih yang sesuai transition. Banyak ni yang cantik-cantik, yang menarik. Cuba mana tadi yang kotak tadi. Okay, saya nak try yang ni. Dia yang 4. Okay, jadi saya tarik transition ni. Yang saya menjadi pilihan saya tadi. Saya tarik, tengok ada nampak kotak yang kecil warna putih tu. Itu ialah di mana dia akan berada. Okay, contoh di sini. Kalau saya nak letak di hujung video konteks. Yang ini di awal gambar. Okay, di awal, di akhir semua boleh letak transition. Okay, contoh saya nak letak di sini. Okay, saya nak letak transition di awal gambar tajuk saya. Okay, di sini Okay, boleh tuan-tuan. Okay, saya letak di sini. Caranya tadi sama saja, click and drag macam biasa, senang. Okay, kemudian transition saya ni. Okay, kita cuba tengok kejap lama sangat tak? Dalam buat video ni 1 saat pun rasa lama Kalau gambar kita letakkan dalam 1 saat, gambar yang tak menarik pun rasa macam lama. Okay, jadi cantik kan? Okay, itulah rahsianya. Okay, kalau selama ni tuan-tuan boleh nampak ada video yang macam wow, itulah rahsianya. Rahsianya ada dalam Filmora. Sangat senang. Okay, kita tengok lagi sekali lepas selamat datang. Tu dia. Okay. Okay lah tu.
transition saya, tapi kalau tuan-tuan nak pendekkan transition ni pun boleh. Okay, ni. Nampak arrow yang ada dua ni, ini yang biasa kita nampak dalam Microsoft Word dan lain-lain. Tarik saja. Okay, kalau kita tarik macam ni, jadi lebih pendek, bermakna tempohnya jadi lebih sekejap lah. Okay, transition pun kita boleh ubah timing. Ni sangat panjang transitionnya sampai dia nak habis gambar. Cuba kita tengok. Okey ke tak okey. Okay, itu kalau panjang sangat saya rasa tak sesuai. Jadi saya pendekkan sikit transition. Coincident dia ngam lah dengan gambar intro. Okay. Ada sesuatu yang saya tak suka dekat hujung teks ni sebab dia macam tu. Jadi kat situ kita bolehlah tambahkan transition. Okay, kita boleh letakkan transition yang sesuai di hujung teks supaya dia tak keluar mengejut macam tu je. Mod ni pun simple je. Yang atas-atas ni semua simple-simple. Simple pun okey. Okay, ni saya nak letak sikit saja transition di hujung teks saya. Okay, tengok tu. Tu dia. Nampak tadi? Transition mod saya lihat tadi. Macam tak perasan tapi ada. Kalau tak tadi dia perkataan tu akan hilang macam tu je. Tapi ni dia nampak cantik. Gitu. Okay. Gambar ni tadi saya belum edit kan sebab tu dia keras dia macam tu. Kita dah ada video ni sepanjang berapa saat ini pun sebenarnya. Okay, tapi tak susah pun dibuat. Okay, rasanya kalau tuan-tuan yang buat bersama saya dengan bahan-bahan yang dah disediakan oleh Cik Azman tadi tu pun boleh jadi sama macam saya. Dan mungkin dah panjang kot, dah 1 minit tu yang dihasilkan. Okay. Okay, setakat ni video kita ni senyap aja kan? Video ni senyap je lagi setakat ni. Dan ada yang dah masukkan audio kot. Lagi laju ni sebab dah excited kan? Okay. Okay, jadi bolehlah saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan masukkan audio. Kita nak masukkan audio kepada video kita supaya tak terlalu bosan. Okay, ada banyak ni audio yang disediakan oleh Filmora. Tak kisahlah yang mana-mana. Saya ambil je lah yang ni dulu. Tuan-tuan boleh pilih kat sini. Ataupun ada yang disediakan oleh Cik Azman. Boleh pilih import music. Okay, contohlah nak import music. Import media. Okay, ini contoh kita nak import music Kita tak nak pakailah audio ataupun lagu daripada Filmora, jadi nak pakai lagu sendiri. Bukan lagu sendiri pun, lagu yang glamour-glamour kan, supaya nak menarik minat anak-anak murid ataupun pelanggan kita. Okay, tak kisah kalau nak pakai lagu-lagu yang viral pun boleh. Yang penting itu bukannya nak di-upload ke media sosial. Okay, kalau setakat nak tunjuk pada pelanggan kita ke apa, itu tak ada masalah kan. Okay, contoh apa nak letak ni. Nanti tuan-tuan boleh pilihlah lagu apa yang Cik Azman sediakan tu untuk yang sesuai dengan video yang nak dihasilkan. Okay, kalau saya pakai je lah audio yang ada. Okay, audio yang ada dalam Filmora ni. Drift ni bunyi macam mana drift ni. Okay, kalau nak dengar dulu, okay, tekan sekali kemudian tekan. Jadi kita boleh dengar dululah. Lembut je lagu drift ni ingatkan macam drift kereta. Itulah kita boleh dengar dulu sesuai ataupun tak sesuai. Okay, tapi kali ni malam ni saya bukan nak pilih sesuai tak sesuai kan. Saya cuma nak tunjuk contoh. Okay, jadi saya ambil saja audio drift ni.
dia akan pergi ke layer yang bawah ni, iaitu layer untuk sound, untuk audio. Okay, ni. Okay, dia tak akan pergi di layer yang atas ni sebabnya ini untuk media. Okay, untuk gambar dan untuk video dan juga untuk teks. Yang bawah ni layer untuk audio. Okay, kalau tuan-tuan dah masukkan audio, rasanya sama macam saya, dia akan keluar di bawah sini. Okay. Jadi boleh nampak ada garisan di tengah. Okay, ada garisan yang di tengah tu. Itu ialah untuk control volume. Okay, bawah ni boleh nampak yang macam bukit-bukit ni, tajam-tajam ni, ini ialah ketinggian suara ataupun volume yang kita pilih tadi, audio yang kita pilih. Okay, kalau kita rendahkan garisan tengah ni, dia akan main peranan untuk kuatkan ataupun slowkan lagu kita tu. Okay, macam ni. Okay, kadang-kadang lagu yang kita pilih tu dia sangat kuat. Jadi tak sesuai lah kan untuk video yang kita nak buat tu, kalau lagu terlalu kuat pun tak sedap juga. Okay, jadi kalau tak nak terlalu kuat, kita boleh slowkan ataupun kita boleh kuatkan semula. Okay, ikut kesesuaian kita boleh dengar. Kalau biasa saya buat video bahagian countdown ni, kita akan pilih bunyi yang sesuai dengan countdown lah. Contohnya macam bunyi macam robot-robot gitu kan. Okay, tu boleh cari bunyi tu. Saya teruskan je lah. Dia ada kekurangan suara. Gitu ya. Macam tu lah. Okay, konon-konon lah ini ialah hujung video saya. Okay, ni hujung video. Aku panjang lagi. Jadi macam biasa kita boleh potong. Okay, ni kita potong, dah potong 2. Yang belakang tak nak. Yang belakang tak nak ataupun alamak. Tu salah lah, tak nak potong dari sini lah. Kita boleh undo, jangan risau. Undo saja. Tengok dah bercantum semula. Okay. Kadang-kadang kita berubah fikiran kan. Okay, contohnya lah kita nak cut di sini audio ni. Kita nak cut di sini. Okay, jadi saya akan gunting. Tengok betul tak? Okay. Jadi yang ini saya tak nak. Ini saya right click. Boleh juga delete. Ataupun nak gunakan tong sampah yang ni pun boleh. Dah hilang yang bahagian belakang tu yang kita tak nak. Okey. Ini ialah bahagian yang tinggal. Okay, bahagian yang tinggal, audio yang tinggal. Okay, kalau nampak, sekejap saya kalikan ni. Okay, kalau nampak di hujung ataupun di awal audio, ada sesuatu yang berwarna putih. Nampak ni? Ada sesuatu yang berwarna putih yang kita boleh gerak-gerakkan macam ni. Nampak ya tuan-tuan? Okay, video ada sesuatu ni, sesuatu apa ni? Ada button putih ni di hujung hujung awal ataupun di hujung akhir. Tapi kalau kita tak tekan audio, dia tak keluar. Tengok. Okay, kalau saya pergi dekat audio, ada putih di hujung dan putih di awal. Okay, ini apa dia? Ini ialah untuk fade in ataupun fade out. Okay, yang biasa dengan sound. Okay, fade in ataupun fade out. Iaitu kita tak nak bunyi itu ataupun lagu tu mati macam tu je. Tengok ni kalau saya tak edit fade in dan fade out tu, bunyi dia. Tiba-tiba sahaja terstop sebab saya potong tadi kan. Okay, jadi kita nak macam tu, tak sedap lah video kita. Jadi inilah gunanya untuk fade out. Okay, di hujung kita fade out kan. Nampak macam ni. Ini ialah tanda dari sini dia dah nak slow down bunyi dia. Okay, cuba tengok lagi tengok. Okay, dia slow stop. Kalau nak lagi, boleh panjangkan lagi. Kita tarik lagi. Jadi dia awal sikit lah dia start slow down. Start fade out sound. Kita try lagi. Itu dia. Jadi dia tidaklah mati secara mengejut. Bunyi itu dia akan mati secara perlahan dan itu menampakkan kita lebih profesional dalam editing video. Okay, yang di awal pun boleh.
kalau nak mula dengan slow pun boleh boleh edit. Okey, bahagian bertanda putih. Okey, boleh ya tuan-tuan? Okey, tengok. Okey. Lagu tu akan berhenti perlahan. Tapi yang tak cantik gambar tadi lah. Sebab apa tak cantik? Sebab saya tak buat transition di hujung. Dia terus keluar macam tu je kan. Jadi kita letak je lah transition di tempat yang sesuai. Kalau nampak yang gambar ataupun video tiba-tiba dia tukar, tiba-tiba tukar tu tak cantik kan, tak proper. Jadi kita letakkan transition. Okay, contoh transition ni banyak sangat lah yang best-best. Jadinya dia agak mengganggu. Okay, rasa nak pilih dia kan. Okay, jadi kita pilihlah mana-mana. Contoh saja. Ni transition nak letak sikit je dekat ujung. Cuba tengok semula. Gitulah dia habis. Okay. Boleh tuan-tuan? Yang simple dan basic untuk permulaan Filmora supaya tuan-tuan tak rasa ianya berat. Macam saya cakap tadi, saya tak nak rasa cakap ianya senang tapi tuan-tuan kata susah. Jadi ianya memang senang ya, saya tunjukkan yang senang dan tuan-tuan pun rasanya siapa yang ada bahan dan dah install Filmora, rasanya dapat bersama-sama saya. Dah boleh ada video, dah boleh ada gambar, ada teks dan ada audio. Jadi boleh ada. Okey, jadi boleh saya kalau boleh setakat ni, kalau tak ada soalan boleh kita tambah lagi sikit. Boleh ke Cik Azman? Boleh. Ada masa lagi? Senyap je ingatkan seorang je tadi. Ada. Saya bantu rakan-rakan kat sini yang ada dekat Dewan. Okey, alright. Okey, jadi rasanya saya pun tak terlalu laju ni. Dah slow-slow dah ni. Seperti Azman kata betul, jangan laju-laju kan. Ya. Okey, video dah, gambar sudah, teks sudah, audio pun sudah. Transition Sudah, efek sudah. Okay, kita nak cuba letakkan video yang ada suara. Okay, video ada suara. Macam mana kita nak edit video yang ada suara. Okay, kalau bahan yang disediakan Cik Azman, kalau ada video yang ada suara pun kita boleh gunakan. Okay, ini contoh. Saya ambil video yang ada sound ataupun yang ada suara. Okay, contohlah Okay, ni contoh. Contoh tengah cakap apa entah ni. So okay, ni contoh ada tengah bercakap. Okay, macam itulah kita present bahan apa kita nak bercakap. Okay, jadi kita tambahkan. Okay, saya dah letakkan di layout di yang pertama. Okay, yang contohnya, contoh je kan. Okay, agak panjang tak apa. Okay, kalau video ada suara boleh nampak sini tuan-tuan. Dia dalam satu tempat yang sama. Atas ni video, bawah dia sound. Dia berbeza dengan video yang saya tadi yang tak ada sound. Video saya yang tak ada sound tadi dia hanya ada video saja di layer tu. Yang ini video yang ada sound, bawah video tu ada dia punya sound. Okay, dia tak masuk dekat layer bawah. Boleh faham tuan-tuan? Okay, ini ialah suara saya. Okay, ni suara saya. Okay, jadi yang bawah ni kita boleh sambil kita bercakap adalah data, ada background music. Macam itulah. Okay, jadi kita kat situ kita boleh edit. Ni lagu dah potong tadi kan. Jangan risau, lagu ni boleh kita panjangkan. Okay, salah. Okay, lagu ni kita boleh panjangkan balik macam cara dia. Okay, cuba kita try tengok okay tak bunyi suara dengan lagu. Okay, kat sini lah kita main peranan untuk edit sama ada kita tak nak suara tenggelam yang kuat lagu. Okay, kan? Kat sini suara lebih perlahan daripada lagu. Okay, di awal ni sampai tajuk kita memang nak lagu ni kuat tapi sampai masa bercakap
kita tak nak lagu ni kuat. Jadi macam mana caranya? Gerakkan pembaris potongan ni di antara sini di antara video yang kita nak mula bercakap ni. Okay, kat sini kita potong. Tapi kita tak buang kita potong sahaja. Potong dia ni lah button putih yang kita perlukan untuk fade in dan fade out. Kita ada button ni dan kita boleh asingkan atau membezakan antara ketinggian volume yang pertama dengan yang kat sini. Okay. Contoh yang ini kuat. Okay, yang ini kita nak slowkan. Slowkan, tarik je ke bawah. Gitu Okay, boleh nampaknya? Perbezaan antara dua volume background music. Okay, background music di awal tadi kuat, kita nak kuat. Kemudian background music di bahagian video kita sedang bercakap ni slow sahaja. Biar suara kita yang kuat. Ni kuat lah, kalau maksimum paling atas lah ni. Okay, cuba kita tengok. Terus tak ada suara ni. Okay, lagu perlahan sahaja. Kemudian dekat sini dia sebelum dia nak perlahan, dia fade up sikit-sikit. Tak adalah mula ni lagu ni kuat, tiba-tiba dia terus perlahan. Tak nak. Jadi kita letak fade out sikit kat situ. Okay, cuba lagi sekali. So, semua okay. Jadi kalau rasa sound background music tidak sesuai dengan suara, boleh teruskanlah. Kalau tak sesuai, boleh adjust lagi. Okay, adjust suara ataupun adjust music. Ini saya nak adjust sikit. Okay. Okay, itu bagian sound dan music lah. Okay, kita boleh adjust kat situ. Ikut kesesuaian. Okay, untuk video yang ni pula tadi, untuk video kita bercakap ni, okay, sama macam tadi, di awal video saya tak nak dia masuk terkejut, jadi saya nak ada transition. Speed blur, mana blur? Okay, inilah contohnya sesenang je. Okay, saya nak dia berada di... Okay, kalau dia macam ni, dia tak nak masuk kat tempat saya nak ni, maknanya transition ni dia tak sesuai untuk video ni. Okay, jadi kita kena cubalah yang lain. Okay, ni contohnya. Pun tak sesuai. Okay, jadi saya tak nak transition yang ni. Saya nak yang ni. Tengok. Dia sesuai Kalau ni kita boleh letak di tengah, maksudnya dia transition ni akan berada di hujung gambar dan di awal video. Cuba kita tengok. Itulah kan. Macam iklan kat TV. Okay, boleh Ini penting untuk kita letakkan yang sesuai. Walaupun transition yang ni, saya pilih cuma fade. Dia adalah yang basic. Tapi dia dah menampakkan ke eksklusifan video itu. Okay, video saya bercakap ni pula, ini pun nak kena edit ni. Sebabnya lambat sangat cakap kan. Ini kan video, kita rakam video, mesti ada silap. Jadi video ni nak edit sama macam tadi. Sama je, kita potong saja di mana buat. Itu kita tengok video ni, saya bercakap ni. Diam tersengih, lepas tu barulah nak cakap. Baru nak action kan. Jadi boleh potong. Okay, ni kita potong. Potong sama. Kemudian bahagi klik kita tak. Jangan tersalah buang. Okay, kita klik yang tak nak, kemudian delete. Macam tu. Okay. Cuba kita dengar. Tidak. Okay. Dia dah jadi lebih sesuai lah kat situ. Okay, dah sesuai. Tak ada nampak macam teragak-agak macam lain kan. Bila kita tengok video tu kan orang bercakap tu elok daripada awal sampai akhir. Itulah rahsianya. Kita edit lah macam tu. Okay, kita edit. Nampak dia cakap
Perfect. Okay, setakat ni okay pergi sampai ke penghujung ni. Okey, baik, boleh. Sikit lagi Setakat ni boleh. Sikit lagi. Okay, video ni kenapa kita ni sebabnya itulah sebabnya kita kena ada storyboard. Bila kita rakam video kita bercakap ni, kita dah rancang dah. Kat sebelah ni, sebelah sini ni yang kosong ni, kenapa kosong ni? Sini kita dah rancang, sini ada nak letak tulisan apa, sini nak letak gambar apa, sini ada nak tunjuk apa. Kita recording, sebelah sini kosong. Ini juga berkaitan dengan green screen lah yang tadi Cik Azman cakap tu green screen, tapi ni masa ni saya tak letak. Ni tak boleh nak jadi green screen, tapi saya boleh tunjukkan cara dia. Kalau menggunakan green screen, kita klik saja pada video. Tekan pada green screen. Bahagian chroma key ni adalah untuk kita libatkan dalam green screen. Okey. Kalau Cik Azman ada sediakan bahan yang sesuai untuk dibuat green screen, bolehlah cuba. Klik chroma key ni dan tekan OK, bahagian latar ni akan hilang. Macam saya try buat chroma key. Belakang saya warna coklat time tu. Time tu tak hijau lagi. Jadi kat sini pun tak ada sangat nak warna coklat. Jadi sebab itulah dia tak boleh jadi green screen lah. Jadi kalau storyboard tuan-tuan nak gunakan, tengok orang bercakap belakang tu ada air terjun lah, ada sungai, ada bukit, ada gunung kan. Itulah caranya kita letakkan di layout yang pertama, background tadi tu, air terjun. Video kita bercakap di untuk ni saya tak boleh nak buat green screen, tapi saya dah ajarkan caranya tadi, nanti tuan-tuan boleh cuba. Tapi kat sini kalau tak green screen pun tak apa tuan-tuan. Kalau tak ada green screen, kalau tak suka warna hijau ataupun tak suka warna biru, blue screen pun tak suka, boleh pergi kepada dinding yang kosong di rumah. Recording di dinding yang kosong di rumah macam ni. Kita dah plan dah, kat sebelah ni kita akan letakkan perkataan-perkataan ataupun poin-poin yang nak diceritakan. Gitu itu satu tips lah kat mana bahagian rumah yang kosong kita boleh jadinya green screen tak wajib lah untuk hasilkan video, tak semesti nak kena ada green screen dulu baru boleh buat video. Tak tuan-tuan, sekarang pun dah boleh kalau belakang tu kosong ataupun memang nak belakang kosong pun boleh. Saya teruskan contoh, boleh faham saya terus buatkan contoh. Kat sebelah ni kita nak keluarkan poin-poin yang kita cakap tadi. Poin-poin yang kita cakap kita nak keluarkan dekat dinding yang kosong. Kita pergi kepada titles. Macam tadi kita nak buat perkataan, pergi pada titles, kemudian pilih yang mana yang sesuai. Yang sesuai nak diletak di sini kita boleh pilih yang sesuai, yang tak berapa crowded sangat sebab kita nak letak kat dinding. Ni apa ni? Ni simple. Boleh. Jadi saya pilih yang ini, title 35. Click and drag. Click and drag di frame yang manalah, frame yang sesuai. Frame yang kita nak letakkan perkataan tu. Ni tengok dia dah keluar di sini. Kita boleh editkan, letakkan di lokasi yang kita nak. Tarik ke lokasi yang kita nak. Ni dah macam PowerPoint dah, macam PowerPoint balik, cumanya kita boleh sambil bercakap kat situ. Perkataannya contohnya tentang ciri Filmora. Sebab tajuk saya tadi kan ready for Filmora kan. Jadi ni saya punya percakapan ni walaupun tak sama. Contohnya lah saya tengah cerita pasal ciri Filmora. Jadi saya tagkan kat sini ciri Filmora. Ni samalah, semua kita boleh edit font, warna, text style dan juga dia punya tulisan. Contoh tu. Yang bawah ni pula tak nak. Jadi saya delete.
Okey. Dia takkan hilang ni, tapi saya hilangkan tulisan dan kita letakkanlah ni di mana-mana. Sebab dia adik-beradik ni. Okey. Tulisan dah siap, tapi kita kena tengok timing. Pada masa yang sama kita kena tengok timing. Contohlah waktu ni yang bercakap tentang, tengok saya tengah bercakap tentang Assalamualaikum dan puan-puan. Sekarang saya akan ceritakan tentang ciri-ciri Filmora. Dia keluar kat situ. Ciri-ciri Filmora. Jadi dia lambat sikit kan. Saya cakap pasal Filmora dia lambat sikit. Jadi timing wording tu saya kebelakangkan sikit. Video ni lagi lah yang lambat sikit. Kita nak mengedit-edit dengan timing. Kembali sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuan-tuan? Saya cakap, Assalamualaikum. Hari ni saya akan ceritakan tentang ciri-ciri Filmora. Itu dia keluar. Kemudian saya ceritakanlah yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Jadi kat situ pun kita samalah, kita tambahkan teks yang sesuai. Saya nak inilah contohnya. Jadi saya letakkan di sebelahnya. Kalau nak keluar serentak, ni tuan-tuan ni point Kalau nak teks ni keluar serentak, kena letakkan di layer yang lain. Macam ni. Suara bercakap video bercakap di first layer. Perkataan yang pertama tadi, ciri Filmora di layer kedua. Kemudian isi yang saya nak cakap tu di layer ketiga. Kalau nak semua keluar serentak. Kalau tak nak semua keluar serentak, nak ciri Filmora saja dulu, boleh letak di sebelah. Layer kedua sebaris dengan tajuk ciri Filmora. Kalau nak dia keluar tak berapa serentak, boleh letak macam yang saya buat tadi, macam ni. Gitu. Boleh buat macam ni, jadi tajuk keluar, kemudian tak lama lepas tu, berapa second lepas tu, isi pun keluar. Kalau macam ni, isi keluar sampai sini, tajuk dah hilang. Gitu tuan-tuan. Jadi kat sinilah kita main peranan untuk betulkan timing. Kat sini penting. Jadi kita dah kena faham lah ni. Kalau kat ni tajuk ni sampai sini sahaja. Kemudian di separuh jalan tajuk ni dah masuk point. Point pertama dah masuk. Tapi sampai sini tajuk dah hilang. Tak nak kan macam tu. Kita nak tajuk ni ada sepanjang kita cakap tentang point lah. Jadi kita tarik sahaja. Manakala untuk point ni, kita gerakkan ke sini. Semuanya boleh edit, senang. Macam tu. Yang pertama, mudah. Ciri Filmora mudah. Saya tekan OK. Siap ciri-ciri yang pertama. Cuba kita tengok. Assalamualaikum tuan-tuan. Jadi saya nak ceritakan tentang ciri-ciri Filmora. Yang pertama, ianya sangat mudah. Itu. Jadi nampak presentation kita lebih menarik. Kemudian yang seterusnya bolehlah tuan-tuan teruskan dengan yang seterusnya. Kalau sama macam tadi, kalau nak perkataan yang mudah ni terus ada sampai habis, walaupun kita dah masuk poin kedua, ketiga, silalah tarik hingga habis. Dia takkan hilang lah yang poin yang mudah tadi. Bila keluar poin yang kedua. Ustazah, boleh tak tunjukkan, ini insyaAllah kita akan continue nanti, saya akan sampaikan. Cuma boleh tak tunjukkan, dia kata dah faham, dia kata. Cuma boleh tak tunjukkan macam mana nak save dan render. Baik. Cara nak render dan export, senang saja. Kita tekan pada export. Ada button export dekat sini, dekat dua, yang ini boleh, yang ini pun boleh. Kita tekan button export. Kemudian kita pilih format yang sesuai.
Okay, biasanya kalau video MP4 lah yang paling bagus sekali kan. Okay, kemudian kita namakan video kita, video ke apa. Okay, ini folder yang dia akan save. Okay, kemudian kita boleh export. Okay, dengan itu dia akan terus masuk ke dalam laptop kita. Okay, contoh. Itu saja. Okay. Senang saja. Baik. Okay, Azman. Ya, baik. Ustazah, terima kasih. Ustazah, minta maaf Ustazah. Memang ini sangat menarik dan banyak aplikasi yang kita masih belum kuasai. Jadi insya-Allah nampak belakang kita dah tunjuk okey, mantap tu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Khafifah. InsyaAllah seandainya ada lagi keperluan apa-apa, saya akan bantulah rakan-rakan ini untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kurang jelas. Jadi sekian saja. Terima kasih kepada rakan-rakan yang di luar studio. Berjumpa pada hari Jumaat untuk slot kita yang ke-6. Selepas itu kita akan pada hari Ahad slot yang ke-7 dan kita akan tamatkan. Dan saya mohon tuan-tuan terus kekal semangat kerana program kita ini merupakan program yang telah pun kita maklumkan kepada pihak jabatan, dan harapan saya ialah 100% peserta dapat menyelesaikan kursus ini dengan baik bagi memenuhi KPI yang kita tetapkan. Jadi terima kasih kepada Ustazah Khafifah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berada di sini dan di studio dan juga di YouTube. Okey, sekian, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Baik, saya tamatkan sesi and broadcast. Okey.